bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini dengan satu lagi slot ataupun satu lagi acara dalam program bertemu mesra mahasiswa bersama masyarakat UTM School dan penduduk Kampung Cokro. Tuan-tuan dan puan-puan dan juga di panel sekalian, saya sebutkan ataupun umumkan bahawa program ini berlangsung selama 3 hari 2 malam di Kampung Cokro ini, bermula daripada semalam dan insyaAllah akan berakhir pada hari esok. Dan mereka ini seramai 32 orang dan mereka telah menetap di rumah-rumah yang digelarkan sebagai keluarga angkat. Mereka juga telah mengikuti beberapa aktiviti antaranya pada pagi tadi bersama dengan anak Kampung Cokro bermotivasi, seterusnya petang tadi dengan suka nikah, dan insyaAllah pada esok pagi kita bergotong royong, kemudian waktu pisahnya ialah selepas asar. Dan malam ini sebenarnya satu acara, satu slot yang penuh dengan keilmuan yang kita rangkapkan dalam satu ayat, iaitu forum forum perdana ataupun dalam kata lain forum tentang pengetahuan Islam. Bersyukur pada Allah dan terima kasih banyak di atas kehadiran 3 ahli panel. Saya ini jadi moderator bidang terjun. Seronok kadang-kadang pada terjun ni, tapi terjun jatuh sakit je tak seronok. Ahli panel yang pertama kita kenalkan sama-sama, dah kenal dah yang pertama ialah Tuan Haji Ustaz Ishak bin Muhtaram, pekuliah bebas di sekitar Separenggam ini. Yang kedua ialah saudara Ibrahim Khalil Noh, iaitu mahasiswa Persatuan Mahasiswa Islam UTM. Beliau ni di tahun 3 dalam kejuruteraan geometrik sebut lagi. Dan seterusnya ahli panel kita yang ketiga ialah Ustaz Haji Muhaizan bin Husin, juga seorang penceramah bebas dan seorang guru agama Sekolah Kebangsaan Datuk Rahman Yassin Keluang. Jadi majlis juga kali terima kasih yang terhingga di atas kehadiran ketiga-tiga ahli panel ini. Mudah-mudahan banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kita boleh ambil dari mereka bertiga ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita telah pilih tajuk, sebenarnya tajuk pilihan daripada mahasiswa sendiri, iaitu hala tuju remaja pada masa ini. Ini satu tajuk yang kita akan bincangkan secara lebih mendalam, lebih detail lagi berkenaan dengan permasalahan remaja yang hari ini semakin mencengkam, semakin menimbulkan permasalahan bukan sahaja di peringkat kampung bawah, tetapi dah peringkat nasional dah sekarang ini. Ini mengakibatkan beberapa pembangunan modal insan sebenarnya yang amat terganggu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak buka dulu. Saya nak buka dulu soalan kepada insya-Allah kepada ahli panel kita pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Surah Ar-Rum ayat 54, yang bermaksud Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, selepas keadaan lemah menjadikan kamu kuat, iaitu muda, setelah itu menjadikan kamu lemah pula sekali lagi bila mana setelah tua beruban. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah juga yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Apa yang disebutkan di sini lah berkenaan dengan orang muda. Jadi saya di sini nak bukakan, saya nak minta Ustaz ahli panel pertama untuk terangkan kepada kami sedikit berkenaan definisi remaja dan juga kaitan dengan sejarah generasi remaja ini daripada zaman Rasulullah dulu sampailah ke saat ini,
yang dikatakan sebagai generasi remaja Islam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hormati saudara Pak Acara Majlis dan ahli panel, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, dan para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita berada di satu tempat yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa qila ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala khilaful dzikri wa fi riwayatin suzik atau kama qala. Maksudnya, apabila kamu melalui taman-taman surga, hendaklah kamu petiklah buah-buahnya dan istirahat di taman itu. Sahabat pun bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan taman surga itu ya Rasulullah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu perkumpulan majlis mengingati Allah. Ada riwayat yang lain mengatakan majlis-majlis menyebut nama Allah dan membesarkannya. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diumpamakan seperti taman surga yang kita akan mengambil manfaat dan faedahnya, yang mana hari ini, malam ini kita membicarakan satu tajuk yang penting mengenai remaja. Di hadapan saya ni terdiri daripada remaja-remaja, student DM dan masyarakat kampung Cokro khususnya, yang mana remaja ini adalah merupakan satu fase ataupun satu ketika yang mesti akan dilalui oleh setiap manusia. Kalaulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita dipanjangkan sampailah dewasa, kita akan menempuh satu alam, yaitu alam remaja. Saya pun telah melalui alam remaja pada bermulanya umur 22 tahun sehinggalah umur 26 tahun. Menurut keterangan ulama, yang dimaksudkan umur remaja itu ialah 21 atau 22 hinggalah umur 26 tahun. Itulah remaja, yang mana remaja ini adalah merupakan satu waktu yang penuh dengan cabaran dan ujian. Mudah-mudahan remaja kita malam ini antara orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan ujian dan cabaran masa kini yang sangat hebat, yang sekiranya tidak ada ketahanan, tidak ada antibody yang kuat, nescaya kita akan
kita akan remaja hari ini yang mereka tidak menerima petunjuk dan tarbiyah agama, sehingga berbagai-bagai isu berlaku di kalangan masyarakat remaja yang dikaitkan dengan golongan ini, yang setiap hari kita dapat dengar berita tentang remaja terjebak dengan rosaknya akidah, remaja yang terjebak dengan gejala sosial, remaja yang terjebak dengan gejala yang tidak sehat, bahkan remaja yang boleh meruntuhkan zamannya akibat daripada mereka tidak ada pegangan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dianuti oleh semua golongan manusia. Sebab Islam ini sifatnya tarbiyah, Islam sifatnya pendidikan, Islam sifatnya ad-din yang menyeluruh, yang sesuai dengan masa, zaman dan ketika, yang mana kita hendaklah sesuaikan dengan Islam, bukan Islam itu disesuaikan dengan zaman. Kalau kita faham hendaklah kita sesuaikan dengan Islam, insya-Allah di mana saja kita berada, kita ada agama dengan syarat asas kita adalah asas agama yang kuat dasarkan kepada ilmu ketuhanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kepada para rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar. Sebab ada manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan mereka sebenarnya tidak beriman. Ya, ada kalangan manusia yang mengaku dirinya beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan daripada manusia itu ramai berkata bahawa kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, sebenarnya mereka tidak beriman. Maka sejauh manakah remaja itu akan terdidik, remaja itu akan menjadi insan yang baik, yaitu sejauh mana mereka berpegang kepada agama, berpegang kepada Islam, berpegang kepada akidah Islam itu sendiri. Kalau kita lihat sejarah bahawa di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, pernah satu ketika, ya, setelah Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Ta'ala, ketika itu umur Nabi Allah Isa 33 tahun, maknanya di usia yang masih muda. Sebab itu ulama berpendapat bahawa Nabi Allah Isa alaihissalam masih hidup. Keadaan Nabi Allah Isa alaihissalam hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Nabi Allah Isa alaihissalam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kaumnya tidak ada pimpinan, sehinggalah kaumnya jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap akan ada mereka yang mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, walaupun dipaksa oleh rajanya yang memerintah pada waktu itu yang bernama Daqyanus. Daqyanus paksa rakyatnya menyembah berhala. Daqyanus paksa rakyatnya melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya ada beberapa orang muda, ada beberapa remaja yang keluar meninggalkan negerinya dan mereka menyelamatkan agamanya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maksudnya
sesungguhnya kami ceritakan kepada kamu hai Muhammad kisah yang benar, kisah yang betul. Mereka-mereka itu ialah fityatun amanu, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Ane fityatun amanu, pemuda amanu, beriman. Jangan salah sebut nanti jadi pemuda amnu Allah tuan. Jadi amanu, maksud amanu yang beriman. Jangan salah sebut, kita baca salah huruf, salah sebut jadi maknanya lain. Maksudnya innahum fityatun amanu, mereka adalah orang muda. Yang diambil kira, yang disebut dalam ayat ini ialah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Birab zidnahum huda, dan kami bah lagi mereka. Tuan-tuan, bahawa pemuda-pemuda ini meninggalkan negeri. Segala mereka ini berkumpul di satu tempat di bawah satu pohon yang rendah. Mereka ini menceritakan hal tentang diri mereka masing-masing. Kenapa kamu berada di sini? Orang pertama tanya orang kedua. Orang kedua kata, kami tak mau hidup bergelubang dengan kemaksiatan. Kami tak mau Dekianus paksa kami menyembah berhala. Sebab itulah kami tinggalkan negeri kami. Mengikut riwayat sehinggalah 7 orang ramainya, dan akhirnya mereka keluar meninggalkan negerinya bersama dengan seekor anjing, dan mereka masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua dengan seekor anjing tadi, maka dalam gua itulah mereka tertidur. Kerana terlalu jauh mereka berjalan, mereka tidur. Mengikut riwayat lamanya 309 tahun. Tidur 309 tahun dalam gua, ya, para pelajar, ya, para remaja, tuan-tuan hadirin sekalian, nanti balik sila buka surah Al-Kahfi, kisah pemuda Al-Kahfi, yang mana kisah ini adalah kisah yang benar. Rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna iyyan syatata. Kalau kita lihat ayat ini, mereka ini sebenarnya berhadapan dengan pemimpin mereka. Mereka mengatakan tentang pendirian mereka bahawa Tuhan kami sebenarnya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maknanya mereka adalah pemuda-pemuda yang tegas, remaja yang tegas, dan ini berhadapan dengan pemerintah yang zalim pada waktu itu, menyatakan siapa Tuhan mereka yang sebenarnya. Tuhan kami ialah Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami yang menjadikan 7 peta langit dan 7 peta bumi. Dengan semangat keimanan inilah para hadirin sekalian dibawa bersamanya hinggalah dirinya sampailah ke 2 kaki. Akhirnya tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang tujuh tadi, dia pun tidur dalam gua. Apabila bangun daripada tidurnya, apabila mereka ditanya, berapa lama kamu tinggal dekat gua ni? Berapa lamakah kamu tidur? Falabisna yauman au ba'da yaum, kami sebenarnya tidur dalam gua ni hanya 1 hari atau sebahagian daripada sehari. Disangkakan tidur baru setengah hari, rupanya dah 309 tahun, bermakna sudah 3 generasi. Apa yang nak diceritakan di sini ialah betapa golongan muda ini sanggup mempertahankan akidahnya. Akhirnya mereka tinggalkan negeri yang dikasihi, keluarga yang dikasihi, negeri yang dia sayang, semata-mata untuk menyelamatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita marilah tiru, jadikan dia sebagai contoh para remaja yang pertama sekali untuk kita selamat perjalanan kita di dunia sampailah akhirat.
hendaklah pegangan akidah agama kita dengan pegangan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita akan dibimbing oleh Allah Ta'ala sebagaimana kisah Ashabul Kahfi dan kisah-kisah yang lain yang akan saya sebutkan nanti insyaallah. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Satu penerangan tentang menemani definisi secara umumnya, iaitu dari jumhur ulama sebenarnya dari itu gaya umur ataupun sepadan umur. Tapi Ustaz, psikologi atau pakar-pakar psikologi mengatakan bahawa umur remaja ini, kalau kita tengok buku-buku psikologi, kebanyakan mengatakan umur 13 tahun 13 tahun sehingga umur 21, atau ada setengah kata umur daripada umur 13 tahun sehingga 25 pun ada. Itu ialah pakar psikologi mengatakan. Mungkin ada sebab kenapa mereka itu membuat kajian mengatakan bahawa itu ialah zaman remaja. Dan pada zaman Rasulullah, saya ingat dulu Ustaz, kalau salah saya, Sayyidina Ali Abdul Talib. Saya ingat seorang remaja yang bertukar arah, terus memeluk agama Islam. Ini satu perkembangan yang sangat baik untuk jiwa remaja. Baik, saya nak pindah kepada yang kedua, saudara Ibrahim. Hari ini ramai orang sebut alam remaja ni alam yang seronok. Alam remaja ni alam yang sampai dikatakan zaman keemasan, zaman yang menyeronokkan. Ialah fizikalnya berubah, emosinya berubah, dia punya pandangannya berubah, dia punya dalam kata lain mudah cakap nafsu dia berubah. Jadi ada pula kata zaman remaja ni zaman kritikal. Zaman kritikal, zaman yang penuh dengan konflik, zaman penuh cabaran dan sebagainya. Saya nak minta pandangan daripada saudara Ibrahim sendirilah. Yang baru saja saya ingat, dia masih lagi remaja ni. 21 saya jumpa umur beliau. Yang baru 21 tahun, kita dah tahu dia dulu. 21 tahun. Dan pada saya sendiri, dan hari ini beliau bergelar mahasiswa. Saya nak minta pandangan saudara Ibrahim remaja itu, dan juga bagaimana saudara sendiri telah berada di tahun 3 sebagai mahasiswa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Rais dan panel dan Haji Muhammad dan moderator, terusnya hadirin hadirat dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Bila bercakap mengenai remaja, saya ingat tak perlu saya terang panjang lebar, sebab Ustaz Ishaq terang panjang lebar tentang apa itu remaja. Jadi kalau tadi Ustaz Ishaq bila bercakap tentang remaja, dia bawa cerita Ashabul Kahfi, cerita yang mana anak muda tidur selama 309 tahun dalam gua semata-mata untuk menyelamatkan pendirian mereka, iaitu Tuhan kami hanya Allah, dan kami tidak akan tunduk apa yang permintaan seorang raja untuk mengubah pendirian kami, walau apa pun yang terjadi pada kami. Jadi suka saya mulakan dengan cerita juga, iaitu cerita Ashabul Ukhdud, yang mana cerita Ashabul Ukhdud ni diterangkan dalam secara panjang lebar dalam sebuah hadis, yang mana dia menceritakan tentang raja dalam satu zaman, yang mana raja ini penasihatnya seorang ahli sihir. Bila ahli sihir ini dah tua, dicadangkan kepada raja ni, wahai raja, boleh tak cari seorang anak muda, untuk apa? Untuk menggantikan dia satu hari nanti. Jadi raja ni cari seorang anak muda yang berbakat untuk belajar sihir dengan ahli sihir tadi, sebagai pelapis kepada ahli sihir tadi. Yang mana anak muda ni dalam perjalanan dia berjumpa dengan ahli sihir tu, dia berhenti berjumpa dengan seorang pendeta, yang mana pendeta ni seorang pendeta yang beriman ataupun seorang ulama. Dan sebelum dia pergi belajar dengan ahli sihir tu, dia belajar dulu dengan ulama. Dan sebagai seorang anak muda, kejadian ini berlaku satu konflik dalam diri dia. Sebab apa? Dalam masa dia menerima ilmu sihir, dalam masa yang sama dia juga menerima ilmu agama.
Jadi satu konflik dalam diri budak ni. Dia nak pilih yang mana? Yang mana yang betul? Adakah ahli sihir tu betul ataupun pendeta ni betul? Sampai satu masa ketika dalam perjalanan untuk belajar sihir, dia berjumpa dengan seekor binatang yang besar. Binatang besar ni dia menghalang jalan pada masa itu, orang tak ada jalan. Jadi budak ni dapat satu idea. Dia ambil satu batu, dia berdoa, ya Allah, kalau betul ilmu pendeta tu, aku baling batu ni dapat matikan haiwan ni. Dan takdir Allah, dibaling batu tu dan haiwan tu mati. Jadi dia terima ilmu pendeta tu. Dan kesan daripada pelajaran pendeta tu, budak ni dia jadi seorang yang boleh menyembuhkan penyakit. Kebolehan dia menyembuhkan penyakit. Dia boleh jadi orang yang buta, boleh jadi celik. Orang yang sakit kulit elok. Jadi sampai satu masa seorang pegawai raja yang buta dijumpa budak tu. Cakap budak tu, kalau kamu boleh sembuhkan buta aku ni, aku bagi kamu harta ni. Aku bagi kamu habuan ni, ganjaran ni. Tapi apa budak cakap, aku tak boleh sembuhkan penyakit kamu. Yang boleh sembuhkan penyakit kamu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku letakkan satu syarat, kalau kamu beriman, aku insya-Allah aku boleh tolong kamu untuk berdoa dan sembuh penyakit kamu. Dan pegawai raja itu dia terima. Dan sembuhlah penyakit dia. Daripada buta jadi seorang yang cilik. Bila raja ni jumpa dia, raja ni tanya, macam mana kamu boleh tengok balik? Macam mana mata kamu yang buta itu boleh jadi celik? Apa jawab pegawai? Pegawai dia cakap, Allah menyembuhkan penyakit aku dengan bantuan budak ni. Jadi raja ni dia jumpa budak ni, dia tanya, siapa Tuhan kamu sebenarnya? Kan? Sebab syarat untuk pegawai tadi beriman. Siapa Tuhan kamu sebenarnya? Budak ni jawab, Allah. Bila dia jawab Allah, raja paksa dia cakap, siapa yang ajar kamu ilmu ni? Dan dia tunjuk pada pendeta tadi. Akhirnya pendeta tadi, bila raja tu paksa dia untuk kufur, dia tak nak. Raja tu tanam separuh badan, ambil gergaji dan gergaji badan dia di hadapan budak tu. So raja tu suruh budak tu, cakap, sekarang ni kamu nak beriman tak nak? Nak beriman dengan aku tak nak? Budak tu tetap dengan perhatian dia. Budak tu tak nak. Kemudian raja tu panggil pula pegawai yang beriman tadi. Dia buat benda yang sama apa yang dia buat pada pendeta tu. Dan akhirnya dua-dua tu mati. Dan budak tu tetap tidak mahu beriman. Akhirnya raja tu arahkan dia punya askar-askar dia, bawa budak ni atas bukit, campak ke bawah. Tapi bila sampai atas bukit, budak ni berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku. Akhirnya bukit tu bergegar dan pegawai-pegawai tu jatuh ke bawah. Dan budak ni dia pergi jumpa balik raja tu. Dia cakap, Allah selamatkan aku. Kemudian raja ni bagi arahan kedua pula. Disuruh pegawai-pegawai dia bawa budak di dalam satu kapal, bawa tengah laut, campak tengah laut. Bila sampai tengah laut, budak ni buat benda yang sama. Dia berdoa. Dan akhirnya kapal tu bergoyang, jatuh pegawai tu dalam laut, dan budak tu selamat, dia pergi jumpa balik raja tu. Jadi bila raja tengok budak ni selamat, timbul satu kebimbangan. Kebimbangan raja ni kehilangan kuasa dengan pengaruh budak tu. Jadi raja tu tanya budak tu, macam mana aku nak bunuh kamu ni? Macam mana aku nak habiskan kamu ni? Budak tu bagi tahu satu benda. Dia cakap kat raja tu, Raja, wahai raja, kau nak bunuh aku boleh. Panggil semua orang-orang rakyat kamu, panggil semua penduduk negeri ni, panggil semua rakyat, kumpul kat satu tempat. Lepas tu ikat aku dekat sebatang panah, ataupun salib aku, dan kamu panah aku dengan mengucapkan bismillah. Hasil tindakan budak ni, raja tu buat macam tu. Panah tu kena mata budak tu dan budak tu mati.